Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada sesi PDPR kita pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita pada unit 3 yang ini bidang adab, itu tajuknya perkenankan doaku. Hari ini kita akan belajar tentang adab-adab berdoa. Okay, murid-murid boleh rujuk pada buku teks muka surat 127. Muka surat 127, adab-adab berdoa. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, jom kita berdoa. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, rahmatilah kami, ibu bapa dan guru-guru kami. Kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima dan kejayaan di dunia dan akhirat. Amin. Baik, mudah-mudahan dengan doa kita pada hari ini, pembelajaran kita akan berjalan lancar dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Terus kita masuk pada tajuk kita, yakni adab-adab berdoa. Sebelum kita belajar tentang adab berdoa, kita kena tahu dulu apa maksud doa. Apa itu doa? Kita hari-hari kita cakap berdoa, tapi kita tak tahu apa maksud doa. Jadi kita tengok dulu apa maksud doa dan juga dalil tentang kepentingan kita berdoa. Baik, kita tengok dulu maksud berdoa. Tengok di sebelah kanan tu. Okay, doa bermaksud perbuatan hamba memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud doa. Doa ni adalah perbuatan hamba. Hamba tu siapa? Hamba tu ialah kita. Kita ni hamba Allah. Perbuatan hamba, yakni kita memohon sesuatu. Ustaz dah gariskan itu dengan warna merah. Memohon sesuatu kepada Allah. Doa ni hanya kepada Allah sahaja kita boleh berdoa sebagai Tuhan kita. Kita ni sebagai hamba, perbuatan doa ni merupakan perbuatan kita memohon sesuatu kepada Allah. Apa-apa saja yang kita nak, apa-apa saja yang kita mahukan dalam dunia ke akhirat ke, kita kena minta kepada Allah. Itu maksud doa. Baik, kita terus kepada dalil berdoa. Apa itu dalil? Dalil ni bukti ataupun kenapa kita disuruh berdoa. Dalil berdasarkan surah Ghafir. Surah Ghafir ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sekali lagi Ustaz bacakan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maksudnya, Tuhanmu telah berkata, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan. Dalam Al-Quran pun Allah dah sebut, Allah dah suruh supaya kita ni sebagai hamba berdoa kepada Allah sahaja. Kalau kita berdoa, insya-Allah mesti Allah perkenankan. Sama ada tak di dunia, Allah akan perkenankan di akhirat. Itu dalil doa daripada surah Ghafir ayat yang ke-60. Boleh. Okey, seterusnya kita pergi kepada tata cara berdoa ataupun adab-adab berdoa. Kita sebagai orang Islam, kita mestilah ada adab-adabnya yang tersendiri. Okey, kita tengok pada sebelah kanan tu dulu. Okey, adab yang pertama adalah niat yang ikhlas kerana Allah. Yang pertama sekali, bila kita nak berdoa, mestilah kita kena ikhlas. Kita mesti kena redha. Hanya Allah sahaja yang boleh memakbulkan permintaan kita. Itu maksud niat yang ikhlas kerana Allah. Okey, tata cara yang kedua, berwuduk. Seelok-eloknya bila kita nak memohon sesuatu pada Allah, pastikan diri kita dalam keadaan berwuduk. Jadi ada orang tanya, boleh tak kita nak berdoa tak ada wuduk? Boleh, tak ada masalah. Cumanya bila kita berwuduk, nampak lebih beradab dan dapat pahala. Okay, yang ketiga, menghadap kiblat. Adab yang ketiga, bila kita nak berdoa, kalau boleh menghadaplah ke arah kiblat. Yang keempat, menadah tangan. Contoh menadah tangan macam ni. Tadah tangan betul-betul antara dada kita ni depan ni. Kita menadah tangan ketika
berdoa. Itu merupakan adab yang keempat. Yang kelima, menumpukan perhatian kepada doa. Bila kita berdoa, kita tumpukan perhatian kita, kita ikhlaskan betul-betul. Bila kita minta pada Allah tu, kita khusyuk. Pastikan kita tahu apa yang kita minta. Contohnya macam kita doa sebelum belajar, Allahumma aftah alaina kan. Jangan sekadar baca, tapi kita tak tahu pun apa yang kita minta kepada Allah. Kalau kita menumpukan perhatian pada doa, insya-Allah kita akan dapat pahala dan juga Allah akan mudah untuk memakbulkan doa kita sebab kita minta dengan ikhlas. Dan yang keenam, memulakan dengan memuji Allah. Sebab tu kalau doa, mulakan dengan puji-pujian. Sebagai contoh, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin. Itu dah masuk pada selawat. Kita dah puji Allah. Memulakan pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Okey, seterusnya adab yang ketujuh, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam Ustaz sebutkan tadilah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin. Kita selawat kepada Nabi dan juga kepada ahli keluarga Nabi. Lepas tu barulah kita berdoa. Kita mulakan dengan pujian pada Allah, kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita doa dengan apa yang kita nak minta. Yang ke-8, merendahkan suara. Doa ni sebaik-baiknya kita doa dengan suara yang lembut, suara yang sopan santun. Janganlah kita menjerit-jerit. Contohnya baca doa dalam kelas sama-sama kan, janganlah menjerit-jerit. Sebab Allah tu maha mendengar. Kita baca, kita sebut dalam hati pun Allah boleh tahu apa yang kita hajatkan. Yang ke-8, berdoa dengan penuh keyakinan. Apa maksud berdoa dengan penuh keyakinan? Maksudnya, bila kita minta sesuatu itu, kita yakin Allah akan beri. Jangan kita was-was dalam hati, Allah nak bagi ke aku minta ni kan? Allah nak bagi ke? Jangan macam tu. Pasakkan dalam hati kita, tetapkan dalam hati kita bahawa setiap doa yang kita minta Allah akan beri. Kita kena yakin benda tu. Sebab Allah Maha Pemurah. Mesti apa yang Allah pun dah pesan, doalah kepadanya, Allah akan perkenankan. Sama ada lambat atau cepat aja. Itu bergantung pada kuasa Allah. Okey, yang ke-9, yang ke-10, doa dibaca dengan tenang dan tertib. Maksudnya bila kita baca doa, pastikan jangan berlari-lari, jangan berdiri, sebaik-baiknya jangan berjalan, berdiri setempat. Kalau tak ada tempat duduk ke, bersila ke, duduk antara dua sujud ke, duduk dalam keadaan yang tenang. Jangan bercakap-cakap, jangan sambil berdoa tu sambil cuit-cuit kawan kan. Berdoa bersungguh-sungguh. Kalau berdoa tu sebaiknya awak lihat tapak tangan awak, minta bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir, mengucapkan amin selepas berdoa. Amin ni maksudnya semoga Tuhan makbulkan. Jadi bila kita habis doa, kita ucapkanlah amin, supaya mudah-mudahan Allah memakbulkan apa yang kita hajatkan. Okey, seterusnya, apakah doa untuk kebaikan di dunia dan akhirat? Apa yang doa yang paling baik untuk kita minta pada Allah yang merangkumi kebaikan di dunia dan akhirat? Doa ni diambil daripada surah Al-Baqarah ayat yang 201. Okey, tadah tangan sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maksudnya, ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan akhirat serta jauhkan kami daripada azab neraka. Okay. Doa ni yang paling baik untuk kita amalkan. Kalau awak balik tak ada masa, contohnya lepas solat habis tak ada masa pun nak doa, tadah tangan sekejap, baca bismillah, baca doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amalkan dalam kehidupan kita seharian. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan mengamalkan adab berdoa. Kenapa kita kena amalkan adab berdoa ni? Sebab apa kita kena amalkan adab berdoa? Tak boleh ke kita doa macam tu je? Kita tengok apa kepentingan dia. Yang pertama, supaya Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan permintaan. Bila kita beradab ni, Allah pun sudilah nak menerima doa kita sebab kita beradab dengan Allah. Macam contohlah kita nak minta duit belanja dekat ibu.
Kita nak minta tapi kita minta ibu nak RM1 tapi kita tak mengadap pun, tak tengok pun ibu. Kita tengok TV. Ibu kat belakang kita. Kita minta ibu nak RM1, agak-agak ibu nak bagi tak? Mungkin bagi tapi dengan rasa yang kecil hatilah. Kenapa anak dia minta macam ni, tak ada adab kan. Sebenarnya kita nak minta sesuatu, tak ada tangan, minta dengan sopan santun. Itu juga adab kita dengan Tuhan. Lagilah kita kena jaga adab ketika kita berdoa. Supayanya kepentingan yang pertama, supaya Allah memperkenankan permintaan kita. Dan kita kena yakin Allah akan menerima doa daripada hamba-Nya. Allah akan terima, insya-Allah. Yang kedua, memupuk peribadi yang menjaga kebersihan dan kesucian diri. Sebab sebagai kita orang Islam ni, kita dituntut menjaga kebersihan diri ketika berdoa. Sebab itulah kita kena doa. Sebelum kita berdoa, pastikan kita dalam keadaan berwuduk. Sebaik-baiknya kita ambil wuduk dulu, baru kita berdoa. Bila kita berwuduk, insya-Allah kebersihan diri kita terjaga. Yang ketiga, membentuk sikap berusaha dengan bersungguh-sungguh. Macam kita tahu, di samping kita berdoa ni, kita harus berusaha dan tidak lalai serta leka. Sebagai orang Islam, betul kita kena berdoa, tapi jangan kita mengharapkan doa semata-mata tapi tidak berusaha. Sebagai contoh, kita doa, ya Allah berikanlah aku kejayaan dalam peperiksaan, tapi awak tak baca buku pun, tak buat pun kerja rumah yang diberikan, tak mengulang kaji, agak-agak Allah nak bagi tak kejayaan tu? Kena setimpal lah dengan usaha kita. Kita sebagai orang Islam, kita kena ikhtiar. Ikhtiar tu apa? Berusaha. Di samping kita tawakal kepada Allah, kita kena ikhtiar. Cari usaha apa yang kita hajatkan. Dah kita usaha, dah kita buat sehabis baik, barulah kita berharap kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah supaya memberikan kita apa yang kita hajatkan. Itu 3 kepentingan mengamalkan adab berdoa. Baik, sebagai rumusannya, kita hendaklah beradab ketika berdoa kepada Allah. Bila kita berdoa ni, kita hendaklah menjaga adab-adabnya. Seperti mana kita belajar tadi, ada 11 adab tadi. Saya harap kita boleh sama-sama mengamalkan. Okey, ini aktiviti pada hari ini. Okey, Ustaz nak awak buat dalam buku tulis. Sebutkan maksud doa, nyatakan dalil berdoa dan senaraikan 4 adab berdoa. Tulis dalam buku tulis awak dan nanti berikan kepada Ustaz sebagai bukti. Baik. Okay, jadi Ustaz harap apa yang kita pelajari pada hari ini awak dapat amalkan dan juga jadikan pengajaran dalam hidup kita. Baik, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.